Selamat malam dan anda sedang mendengar ruangan yang dinamakan Masalah Tusik yang disiarkan oleh Gerekpod, podcast Melayu terbaru di Nusantara ini. Ya, apa khabar semua? Apa khabar yang sedang mendengar? Sama ada anda di Malaysia, Singapura, Indonesia, ataupun Brunei Darussalam. Ataupun mungkin anda sedang berada di Australia atau Kanada. Mungkin sudah berhijrah ke sana ya. Atau mungkin anda sedang belajar di United Kingdom. Atau sedang bekerja di New York atau Dubai. Tidak kira di mana anda berada. Ruangan ini adalah untuk anda, daripada anda. Untuk mereka yang faham bahasa Melayu, orang Melayu dan faham bahasa Melayu, atau mereka-mereka yang faham bahasa Melayu. Di sinilah tempatnya anda luahkan masalah anda. Dan kita akan kembali dengan cerita yang pertama untuk malam ini. Okey, dan kita mulakanlah dengan ataupun mulakan ruangan malam ini dengan cerita yang pertama yang saya petik daripada email yang dihantarkan oleh seorang pendengar yang menggelarkan dirinya sebagai Pokok. Pokok. Unik nama tu Tapi walau bagaimanapun kita dengar apa yang dikatakan oleh Pokok. Pokok. Dari dulu saya memang minat gardening. Mungkin minat yang saya dapati daripada arwah ibu saya yang suka bercocok tanam. Apatah lagi dulu saya tinggal di tingkat bawah. Belakang rumah saya dulu memang ibu buat macam a little nursery. Macam pokok yang ditanamnya. Ada pokok-pokok bunga, ada pokok-pokok dengan daun yang berwarna-warni, dan juga pokok-pokok seperti pokok limau, kasturi dan pokok cili padi. Okey. Baru-baru ini saya mulakan semula minat saya itu selepas berpindah ke rumah baru saya ini pada tahun lepas. Memang tak ada masa sangat nak buat apa-apa. Banyak benda yang nak dibuat pada rumah baru saya ini. Bila semua dah selesai, saya pun mula membeli anak-anak pokok dan mulakan nursery kecil saya sendiri di depan rumah. Sejauh ini okeylah. Masih belum besar pun. Cuma beli anak pokok ni buat saya kurang kepuasannya. Saya lagi suka bermula dengan benih. So baru-baru ini saya cuba pula menanam biji limau, sambal dan cili. Adalah beberapa buah pasu kecil yang saya tanam. Ada yang hidup, ada yang KO. KO tu tak ada harapan lah tu kan.
Pokok limau sekarang dah dalam 3 kaki tingginya. Pokok cili dah 2 kaki lebih. Cuma saya hairan. Pokoknya dah besar, tapi satu habuk limau atau cili pun tak ada. Saya ingat dulu pokok-pokok yang arwah ibu saya tanam, bila dah besar macam pokok saya sekarang, dah juga berbuah. Fresh juga dibuatnya. Baja dah letak, hari-hari saya siram. Pokok dah besar, tak pula berbuah. Sekian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itulah dia cerita pertama kita untuk malam ini yang dihantar oleh pendengar yang menggelarkan dirinya sebagai pokok-pokok. Sekarang saya tahu kenapa dia pakai kata orang tu nama samaran pokok-pokok, sebab dia cerita pasal pokok. Okey. Dan banyak kata tu ramai juga antara kita yang tanam pokok di depan rumah di Singapura ni lah. Walaupun tinggal di rumah flat, tapi itu tidak menghalang minat atau hobi untuk menanam pokok-pokok. Ada tu saya pernah pergi di satu lorong tu, satu koridor tu kan, belok kiri kosong, belok kanan, daripada start tu sampai ke rumah hujung semua tanam pokok. Jadi macam hutan lah. Tapi menarik lah bila sesama jiran sama-sama dengan semangat untuk tanam pokok kan. Jadi tempat adalah kata orang tu, ada yang okey, ada yang tak okey, tapi itu kata orang tu beside the point lah. Yang penting semangat tu Dan memang tinggal di rumah flat ni adalah satu cabaran untuk tanam pokok. Kita tanam pokok dalam pasu je. Dan ada tempat tu kata orang tu tak kena matahari terselindung daripada matahari. Jadi memang ada pokok yang tak hidup lah kan, sebagaimana pendengar kita kata ada yang KO kan. Memang ada yang KO, tapi ada pula yang terlalu direct dengan matahari, jadi pokok cepat kering kan. Walau bagaimanapun satu hobi yang cukup baik. Dan memang sekarang ni pun apa yang saya dapat tahu, kerajaan ataupun badan-badan kerajaan sedang menggalakkan kita untuk tanam pokok sendiri atau lagi-lagi kalau pokok-pokok yang yalah hasilnya kita boleh buat makan wallahualam lah. Tapi kalau kerajaan tak suruh pun, kalau kita tanam pokok cili ke pokok apa-apa yang kita boleh gunakan hasilnya apa tidak kan, why not, kita boleh gunakanlah hasil tu untuk kegunaan sendiri kan. Lebih banyak lebih bagus. Dan sebagaimana saya katakan tadi, kalau sesama jiran sama-sama tanam pokok ni mengeratkan lagi silaturahmi antara jiran. Tak kira lah jiran sama bangsa atau tidak, tetapi itu akan mengeratkan lagi dan mengadakan satu situasi atau keadaan yang baik antara sesama jiran. Dan masalah pendengar kita ni, dia cakap dia tanam pokok dah tinggi, tapi 3 kaki tu kira dah tinggi jugalah untuk pokok limau dan pokok cili, tapi dia cakap tak berbuah. Okey, ini kadang-kadang memang ada masalah. Saya pernah juga nampak lah kan, pokok tinggi-tinggi tapi buah tak ada. Tak tahu dah kena petik ataupun memang dah itu. Jadi mungkinkah anda pernah anda yang tinggal di rumah flat, bukan rumah yang yang ada tanam elok-elok kan, tapi di rumah flat yang dapat menghasilkan pokok-pokok seperti pokok limau atau pokok cili atau apa lagi pokok yang ada. Ada, saya pernah nampak pokok kari boleh gunakan daun kari untuk masak kari dan sebagainya. Dan sebagai mana yang pendengar kita katakan, masalah dia sekarang pokok dah besar, buah tak ada.
Jadi macam mana mungkin ada nasihat-nasihat yang bernas daripada para pendengar sekalian. Mungkin boleh beri cadangan macam mana nak atasi masalah ni. Sila buat komentar di ruangan komentar yang ada. Dan kita kembali sebentar lagi dengan cerita yang seterusnya. Okey, dan kita kembali sekali lagi dalam ataupun meneruskan lagi ruangan masalah Tuesday ni yang disiarkan oleh Gerekpod, podcast Melayu terbaru di Nusantara. Dan cerita yang seterusnya yang saya ada di sini, yang saya ambil daripada email seorang pendengar yang meletakkan namanya sebagai Isteri Mat Motor. Okey. Dan katanya di sini, Assalamualaikum. Apabila saya mengenali suami saya tahu bahawa dia tu budak motor. Dia juga ada geng motor-motor dia sendiri. Syukur gengnya itu bukan jenis yang merempit, sekadar suka riding, pergi makan dan lepak sama-sama. Okey, yang ada motor kau boleh jangan merempit-rempit kata orang tu syok lah kan, ataupun thrill, tetapi berbahaya kan. So sebaiknya janganlah Okey, dan seterusnya kata isteri Mak Motor ni baik semasa baru kenal dan sewaktu bertunang, dia memang selalu pergi riding dengan gengnya itu. Pernah saya ingin ikut sama, tapi katanya gengnya tidak suka bawa perempuan sekali perempuan bila pergi riding. Okey. Hakikat itu saya confirm ketika saya dapat bertanya dengan geng-geng motornya semasa mereka bersama datang ke rumah saya beberapa kali sewaktu Hari Raya. Okey. Apa yang saya kurang senang sekarang adalah kami kini sudah berkahwin dan saya sedang mengandung anak kami yang pertama. Dia masih lagi dengan kebiasaannya bermotor dengan geng-gengnya. Mungkin kalau keluar sekejap saja saya tak kisah, tapi ni tak. Malam minggu je dia akan keluar untuk bermotor dengan geng motornya itu. Pukul 3-4 pagi baru balik. Saya sudah beberapa kali mengatakan kepadanya agar hentikan kebiasaannya itu. Kata saya, dulu single okey lah. Ini kan dah beristeri dan bakal ada anak. Saya faham memang bukan mudah nak hentikan tabiatnya itu. Saya menyuruhnya sekurang-kurangnya janganlah setiap minggu. Lat-lat ke, sedihnya dia masih sama dan setiap kali dia akan mengatakan bukan pergi dengan perempuan atau buat benda-benda yang tak baik pergi riding, lepak je pun. Saya tak tahu macam mana lagi nak cakap dengan dia. Nak minta tolong ibu bapa mertua saya, takut pula mengaibkan suara suami sendiri. Itulah dia masalah saya. Okey, terima kasih kepada isteri Mat Motor ni atas kiriman anda. Dan okey, apa yang dikatakan oleh isteri Mak Motor ni, dia tahu lah suaminya ni Mak Motor tapi itulah yang bagusnya, dia katakan suaminya ni ada geng motor tapi diorang suka
kata orang tu cuma riding, makan, lepas tu lepak, dan tak ada, kata orang tu sampaikan isterinya kata ataupun polis ni kata dia pernah nak ikut lah, tapi suaminya kata ini geng tak ada bawa perempuan tu. Okey, yang mana adalah bagus, sebab kadang-kadang kata orang yang lelaki nak kata tu the guys day ataupun kadang-kadang yang bawa perempuan ni kadang-kadang yalah, walaupun kawan kan ni kawan tengok girlfriend ke apa kan dah jadi gaduh. Itu yang tak bestnya kadang-kadang. Untuk lelaki itulah kadang-kadang kita nak antara sesama lelaki tapi jangan sampai menyeleweng ke lain, lelaki dengan lelaki, faham-faham okey. Dan ni masalahnya sekarang adalah pendengar ni sudah dah berkahwin dan sedang mengandung. Alhamdulillah atas rezeki yang didapatnya. Moga anak dalam kandungannya sihat-sihat walafiat sampai ke masa untuk melahirkan. Dan masalahnya ni lah, suaminya ni masih dengan kebiasaan dia, kebiasaan pergi riding. Dia cakap malam minggu je hilang, ni mesti malam minggu pergi riding lah. Dan isterinya dah suruh ataupun pendengar kita ni dah suruh suaminya lah untuk berhentilah. Tapi suami dia kata dia pun dah cakap kan, dia tak ada, diorang gengnya tak ada bawa perempuan, sekadar riding, makan dan lepak. Okay, cuma itulah kata isterinya, dulu single okey lah kan, sekarang dah beristeri dan bakal ada anak. Dan kalau pergi riding tu pula balik pukul 3-4 pagi. Isteri 4 rumah seorang je lah, dan pula dengan ada anak kan. Jadi isteri dia faham, actually dia pun kata di sini dia faham yang nak buang tu, kata orang tu nak buang kebiasaan tu memang susah. Dia pun ada cakap mungkin lat-lat seminggu pergi seminggu tak pergi ke macam mana. Tapi itulah payah kadang-kadang bila kita dah bertahun-tahun dengan members yang sama dengan dah biasa selalu bila kita nak buang tu, kata orang tu dah biasa kan, nak buang memang payah. Jadi itulah masalahnya. Dan kata pendengar kita ni, dia kalau dia nak minta tolonglah ibu bapa mentuanya, mungkin nasihatkan anaknya kan, tapi itulah dia takut mengaibkan suami dia sendiri. Di mana saya setuju juga, kadang-kadang kita mungkin dah ada keluarga sendiri kan, apa-apa pun selesaikan masalah sendiri kan. Cuma kadang-kadang bila nak selesaikan masalah tu, dua-dua nak kena dengar, dua-dua nak kena, kata orang tu, take into consideration isu ataupun pendirian masing-masing, dan kita cari satu jalan yang dengan baik lah kan, dengan akrab, lagi-lagi suami isteri, bakal ada anak ni kan. Kata orang tu berbaik-baik lah kan, cakap baik-baik. Mungkin anda di luar sana ada pernah melalui pengalaman yang serupa, ataupun ada sesiapa yang rapat yang serupa, dan mungkin mereka dah selesaikan masalah mereka. Macam mana mereka selesaikan masalah mereka, mungkin boleh anda coretkan di ruang komentar. Mungkin akan dapat menjadi satu nasihat untuk pendengar yang menamakan dirinya isteri Mak Motor ni. Dan juga bukan aja untuk beliau, tetapi untuk semualah kan yang mendengar. Bukan mungkin sekarang, mungkin lain kali bila kita melalui, ada pendengar yang melalui perkara yang sama, dia dah tahu kalau gini macam caranya, gini macam selesai masalah. Kita saling membantulah dengan masalah kita ni. Dan itulah cerita yang kedua yang dapat saya paparkan. Dan kita kembali sekali lagi dalam ruangan sebentar lagi.
untuk meneruskan ruangan masalah Tuesday ini. Ya, dan kita kembali sekali lagi dalam ataupun kita teruskan sekali lagi ruangan masalah Tuesday ini yang disiarkan oleh Gerek podcast Melayu terbaru di Nusantara ini. Dan kita telah mendengar dua masalah daripada dua pendengar. Satu yang menggelarkan dirinya sebagai pokok-pokok, masalah dengan pokok dia yang dah tumbuh besar tetapi tak ada buah, tak ada tanam pokok pokok limau dan pokok cili, tapi pokok sudah besar, cili dan limau tak ada. Okey, dan keduanya, cerita kedua oleh pendengar yang bergelar Isteri Mak Motor dengan kisahnya, kisah masalahnya tentang suaminya yang sudah biasa dengan Mak Motor yang sudah biasa lepak dan riding dengan kawan-kawannya, walaupun sekadar untuk pergi makan, riding dan makan dan lepak, tetapi masalahnya sekarang sudah beristeri dan bakal menimang cahaya mata, tetapi dia masih dengan setiap hari hujung minggu akan keluar bersama kawan-kawannya sehingga jam 3-4 pagi baru balik. So kita ada kita telah mendengar dua cerita ni, dan terima kasih kepada pokok-pokok dan Isteri Mak Motor kerana di atas sumbangan anda kepada ruangan ini, ruangan yang kami namakan masalah Tuesday. Dan untuk mereka yang baru saja pertama kali mendengar dan nak tahu apa dia ruangan masalah Tuesday ni, masalah Tuesday ni bukan masalah Tuesday, bukan cerita pasal Tuesday. Tuesday itu kita pagi-pagi kita pergi sarapan, makan pun cantik. Tapi yang ini adalah ruangan untuk meluahkan masalah-masalah anda, untuk dibentangkan dengan mengharapkan bahawa ada yang datang menyumbang kata tu pandangan dan idea untuk menyelesaikan masalah kita. Kita ni hidup dengan bermacam-macam masalah. Ada yang kecil, ada yang besar. Okey, kadang-kadang yang kecil tu kalau kita tak tahu pun jadi masalah juga kan. Dan masalah tu tidak masalah yang terbuka untuk anda kirimkan, tidak terhad pada masalah peribadi. Sebab masalah ni macam-macam. Macam tadi kan kita dengar masalah tentang pokok pun jadi masalah kan. Bukan saja masalah tu pada peribadi, ada hubungan cinta ataupun suami isteri, masalah gaduh, tak ada, tak semestinya. Kita hari-hari ada masalah. Kadang-kadang sekecil-kecil masalah, kadang-kadang kita pun dalam kekusutan fikiran masalah tu kecil sebenarnya, cuma kita tak terfikir. Jadi inilah ruangannya untuk anda luahkan masalah anda, tak kira lah masalah apa. Dan masalah-masalah, kisah-kisah masalah anda boleh hantarkan kepada kami melalui email masalahtuesday@gmail.com. Okay, saya ulangi, masalahtuesday@gmail.com. Ejaan senang, masalah Tuesday, TOSAY @gmail.com.
Kalau tak ingat, anda boleh ke YouTube atau Spotify, dan di sana ada tertera alamat yang anda boleh gunakan untuk menghantar cerita-cerita anda. Dan dengan itu sekian saja untuk malam ini. Terima kasih atas mereka-mereka yang telah menghantar kiriman-kiriman anda, dan untuk mereka yang anda yang ingin menghantar kiriman-kiriman anda juga boleh menghantarnya. Dan ruangan ini tidak terhad pada apa-apa, di mana juga anda berada, mungkin di Malaysia, di Singapura, di Brunei Darussalam atau Indonesia, atau di mana pelosok dunia pun anda berada. Ruangan ini adalah untuk anda. Ruangan ini adalah daripada anda, untuk anda. Saya sekadar membacakan dan juga cerita-cerita yang ada. Okey, dan sehingga kita berjumpa lagi pada esok hari. Dan pada setiap hari sebenarnya ruangan ni diadakan Isnin hingga Isnin hingga Jumaat. Hari Sabtu dan Minggu ruangan ni tak ada. Jadi anda boleh dengar melalui YouTube dan Spotify. Dan sehingga kita berjumpa lagi dengan episod yang berikutnya. Hari ini adalah episod yang ke-10, dan hingga kita berjumpa pada episod yang ke-11. Jaga diri baik-baik, jangan lupa pakai mask, jaga kesihatan tu. Dan jika ada apa kesilapan yang saya lakukan sewaktu penyiaran ini, saya mohon ampun dan maaf. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.